Penguasa korap, Malaysia jadi hub lan cyber. Selasa lalu, rakyat digemparkan dengan berita mengenai operasi Op Tropicana dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Malaysia SPRM serentak termasuk di 3 pusat panggilan, syarikat dan kediaman ahli sindiket di sekitar Lembah Kelang dan Pulau Pinang tanpa kehadiran pihak polis. Menurut laporan media, sindiket tersebut dipercayai beroperasi sejak 2019 dan mengaut hampir 200 juta ringgit daripada mangsa warga Australia dan UK. Malah mereka dipercayai memberi suapan kepada pihak berkuasa untuk membolehkan gerombolan lanun cyber ini terus beroperasi. Ketua Pesuruhjaya SPRM berkata kemungkinan ada anggota penguatkuasa menerima habuan rasuah bagi melindungi aktiviti jenayah sindiket penipuan pelaburan antarabangsa yang dibongkar pihaknya. Ketika serbuan dilakukan tempoh hari, beberapa nama tertentu yang dicatatkan ahli sindiket turut ditemui dipercayai sebagai individu yang memberi perlindungan kepada mereka. Siasatan awal juga mendapati rakyat tempatan yang terbabit dengan sindiket itu turut menyediakan perlindungan keselamatan bagi melindungi anggota sindiket yang rata-ratanya adalah warga negara luar. Anggota sindiket masuk ke negara ini sebagai pelancong justru tidak mustahil mereka akan membayar individu tertentu bagi mendapatkan perlindungan, katanya pada sidang media. Bagaimanapun, beliau enggan mendedahkan identiti mereka kerana siasatan sedang dijalankan terhadap mana-mana unsur jenayah yang melibatkan kebocoran atau rahsia operasi dan pembaziran dana awam. Turut hadir dalam sidang media itu Ketua Pengarah Immigration Datuk Seri Khairul Zaimi Daud dan Pengarah Bahagian Pengubahan Wang Haram EML SPRM Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin menjelaskan mengapa operasi dijalankan itu tidak membabitkan polis di Raja Malaysia PDRM. Azam berkata Jabatan Immigration JIM adalah agensi tepat untuk mengadakan kerjasama itu kerana ia berkaitan warga asing. JIM juga mempunyai pasukan taktikal khas immigration atau PASTAK yang boleh melakukan serbuan. Jadi kita anggap pembabitan JIM sebagai satu pakej dari segi perundangan dan operasi. Begitu juga dengan reman. Mula-mula mereka yang ditahan akan direman di bawah Akta SPRM selama 14 hari. Selepas tempoh itu, JIM akan melakukan penahanan selanjutnya lagi. Jadi kita boleh selesaikan siasatan dengan cepat untuk dituduh di mahkamah, katanya. Menurut Azam, siasatan awal juga mendedahkan dalang sindiket turut disenaraikan sebagai skema di United Kingdom dan mempunyai rekod jenayah di Agensi Jenayah Kebangsaan NCA UK. Siasatan juga mendapati anggota sindiket ini juga mempunyai kepakaran dan kelebihan, meyakinkan orang dalam bidang pelaburan selain teknologi maklumat dan media sosial, ujarnya. Menurut Ketua Pengarah Immigration pula, seramai 30 warga negara asing dari Britain, Denmark, Kanada, Hungary, Sweden, Filipina, Indonesia dan India serta 3 rakyat Malaysia ditahan untuk siasatan lanjut berhubung kes berkenaan. Beliau berkata siasatan mendapati kesemua warga asing ini melakukan kekerapan keluar masuk ke negara ini menggunakan pas lawatan sosial sejak November tahun lalu. Keadaan itu menimbulkan syak dalam kalangan pegawai immigration di pintu masuk lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebelum pergerakan mereka dipantau. Satu pasukan task force antara SPRM dan JIM dibentuk bagi memantau pergerakan warga asing itu selama 3 bulan, kata Khairul Zaimi. Menurut laporan, modus operandi sindiket itu adalah menawarkan portfolio pelaburan tidak wujud menerusi iklan di media sosial. Sindiket ini dipercayai telah memperdaya mangsa dengan meyakinkan mereka supaya melabur ke dalam syarikat pelaburan yang tidak wujud dan syarikat itu hanyalah rekaan semata-mata. Sebanyak 74 akaun milik individu dan syarikat dibekukan, dianggarkan berjumlah 11 juta ringgit. Tahniah diucapkan kepada SPRM dan JIM. Dulu lanun berkeliaran di laut, kini mereka hanya perlu menyewa premis bangunan, beberapa peralatan teknologi maklumat dan merasuah penguatkuasa. Lanun cyber memilih negara kita untuk beroperasi kerana adanya penguatkuasa yang mempunyai akhlak yang rendah sehingga sanggup melakukan rasuah. Ia sesuatu yang sangat memalukan. Kalau di negara China komunis, penguatkuasa rasuah dihukum tembak. Mungkin Malaysia perlu meminda undang-undang sedia ada agar perasuah gerun untuk melakukannya.